أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى آله وصحبه الكرام شيء لله لهم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين، اللهم انصرهم على عدوهم، اللهم آمين. أما بعد. Yang berbahagia Fadilatul Imam, Barisan Kepimpinan dan Ahli Jawatan Kuasa Masjid Al-Badar, para alim ulama, para kepimpinan masyarakat, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, sama-sama kita memanjatkan setinggi-tinggi rasa syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan kita pada malam ini untuk sama-sama kita berada di dalam majlis ilmu. Moga-moga insya-Allah keberadaan kita ini mendapat pahala yang berlipat ganda dan rahmat yang mencurah-curah, serta diberikan kepada kita keampunan dari sisi Allah Subhanahu wa taala buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan dan puan-puan, mari kita niat i'tikaf di dalam masjid ini. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala, sahaja aku beriktikaf di dalam masjid ini kerana Allah Ta'ala. Jadi insya-Allah pada malam ini kita akan menyambung pengajian kitab 40 nasihat pelembut hati. Dan pada malam ini insya-Allah kita berada pada nasihat yang ke-24, nasihat yang bertajuk korbankan nafsu. Kata tuan guru kita Sayyidul Walid hafizahullah ta'ala, moga-moga Allah memberikan kebaikan dan kesembuhan kepada beliau, ketika bangun di waktu tahajud, kita teruskan tidur, kita masih bertuhankan nafsu. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Di antara ciri-ciri orang yang beriman ialah apabila Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sampai waktu untuk dia ingin
melakukan kebaikan, maka hatinya berdebar-debar. Tu ciri orang tu orang yang beriman, ataupun ciri orang yang sebenar-benar beriman. Allah sebut, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang beriman itu apabila disebutkan nama Allah, maka gemetar hati mereka. Di antara ciri orang itu orang beriman adalah dia merindukan untuk melakukan amal soleh. Tu tanda orang tu orang beriman. Kalau kita nak pi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita nak pi kenduri, kemudian hati kita duk kata nak pi pukul berapa? Kalau pi pukul 12, takut-takut langgar Zuhur. Takut-takut orang azan Zuhur kita duk sedap makan. Tapi kalau kita pi lepas Zuhur, lapang lah sikit, tara nak lepas sembahyang Zuhur baru kita tolak pi makan kenduri, nak asar tu lambat lagi, maka itu tanda kita ni orang yang soleh, orang yang solehah. Kita menitik beratkan tentang sembahyang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menceritakan di antara tanda orang itu orang beriman yang mana mereka akan mendapat kelebihan payungan arasy Allah pada hari akhirat adalah orang yang hatinya duk teringat pukul berapa nak sembahyang. Sembahyang masuk lagi. Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, kata Nabi, iaitu satu orang yang hatinya terikat dengan masjid. Itu tanda orang tu orang beriman. Dia duk fikir nak beramai, nak beramai. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya ingat Allah yarhamhu, tok wan saya. Tok wan saya ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia sangat menitik beratkan tentang sembahyang berjemaah. Bukan sembahyang berjemaah di rumah, sembahyang berjemaah di masjid. Itu saya tak tahulah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kita macam mana. Kalau dia tak pergi masjid seorang-seorang makcik, dia akan ajak ke semua anak, menantu, cucu, cicit dia, kalau ada cicit, pergi sembahyang jemaah. Sebab tu kami kalau balik rumah kalau balik kampung saja, orang kampung happy lah. Sebab apa happy? Mereka boleh tunjuk mana cucu anak Cikgu Ramli hak boleh jadi imam. Penuh masjid. Daripada anak nombor 1 sampai anak nombor lah hak lelaki pergi sembahyang jemaah ni. Tu pecah pi dekat menantu, mau dekat 8-10 orang tu saja, tak termasuk cucu lagi. Dia akan kerah anak isteri, anak menantu dia untuk pergi solat berjemaah. Pagi-pagi dia dah kejut dah. Dan sebelum subuh dia dah kejut dah. Dia kejut apa? Dia memakik dah. Semua dia ketuk pintu setiap orang ni. Daripada bawah tu dia duk ketuk dinding, suruh mangkit ni, nak subuh dah. Subuh semua penuh masjid. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sampai Allahu Akbar, dia punya mengambil berat tentang sembahyang ni, dia tak kira siapa. Dia tanya soalan sembahyang lagi tu sampai ketua. Sampai ayah saya pun, kan, ayah saya ni orang kenal ustaz lah, tok guru, syekh. Orang kenal gitu, orang kot ni. Sebut Syekh Zainal Asri, orang kenal noh. Semua boleh kata ramai lah orang kenal. Dia balik rumah, ayah saya balik rumah, Tok Wan saya tanya, hang semayang lagi? Tuan-tuan, kalau level saya pun insya-Allah tak tinggal semayang, takkan dia nak tinggal semayang. Tuan-tuan, nak cerita kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad menitik beratkan tentang agama, orang insya-Allah tak tinggal semayang. Tapi nak abang kata semayang ni penting. Kalau hang dah semayang, hang pesan pula dekat anak-anak hang, semayang lagi. Tu Allahu Akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya tanya anak anda kepada Allah yarhamhu Syekh Fahmi Zamzam.
Saya tanya, Ustaz, apa amalan ayah anda Ustaz yang Ustaz boleh kongsi dengan kami? Dia kata, ayah saya ni dalam bab mendidik, dia ada 2 orang isteri. Dalam bab mendidik ni, dia tak kira siapa. Dekat nak subuh, dalam setengah jam sebelum subuh ataupun 40 minit, anak-anak dia wajib kena mangkit dah. Tuan-tuan, kita kadang orang azan subuh baru kita kejut anak isteri kita kan, kita kejut menantu kita. Tak, Tuan Guru Syekh Fahmi Zamzam, Allah yarhamhu, dia kejut setengah jam, semua kena mangkit. Bila tanya dekat dia, sebab apa ayah mangkit awal tak subuh lagi? Dia kata, kalau rapat subuh baru hampa mangkit, hampa takkan pergi sembahyang jemaah dah. Bayangkan, kalau semua mangkit waktu yang sama, waktu orang azan subuh, agak-agak semua nak sembahyang jemaah. Dengan nak masuk bilik iyak, seorang nak kencing, seorang nak qada hajat, seorang nak mandi, beratok tanda. Mangkit awal sikit supaya kita semua dapat hadir berjemaah ni. Tu amalan dia. Allahu Akbar. Baru saya faham. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tok guru saya ajak dulu, dia kata, anak kita ni biasakan mereka bangun sebelum subuh, walaupun mereka tak qiyamul lail. Ajak dia bah, sebelum subuh bangkit dah. Ya betul, pukul 7 baru nak kena siap-siap pakai baju sekolah. Jangan pukul 6.45 baru kejut, pukul 6 kejut dah. Lah ni subuh lewat 15 minit sebelum subuh kita kejut je. Kejut dah, ajak anak kita bangun sebelum subuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Sebab apa? Supaya mereka ni tak berahi sangat dengan tidur. Nak ajak yang tu, tak berahi sangat dengan tidur. Allahu Akbar. Dan yang kedua, supaya mereka dapat jaga solat berjemaah ni, subuh ni. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara tanda orang ni orang beriman ialah apabila Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad menghampiri waktu untuk beramal, hatinya berdebar-debar. Maka kita renung balik diri kita. Bila sampai waktu terbaik untuk kita sujud kepada Allah, bila sampai waktu terbaik untuk kita menadah tangan kepada Allah, bila sampai waktu terbaik untuk kita menyebut-nyebut nama Allah, bangun atau tidak kita waktu tu? Kata tunggu kita, nak tengok kita ni level apa? Betul ke kata hamba Allah ke hamba nafsu kah? Kan? Hamba Allah ke hamba nafsu kah? Sebut di mulut hamba Allah, tapi kehendak Allah, apa yang Allah nak dan apa yang nafsu nak, dia dahulukan nafsu dia. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Musuh kita ni ada 4. Musuh kita ada 4 macam. Yang pertama adalah dunia. Tu musuh kita. Musuh kita yang pertama adalah dunia. Yang kedua adalah nafs, adalah manusia. Yang kedua adalah manusia. Yang ketiga adalah syaitan. Dan yang keempat adalah nafsu kita sendiri. Tu musuh kita, tuan-tuan. Yang pertama adalah dunia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nabi pesan kepada kita, dunia ni sekadarnya sahaja. Jangan kita menjadi orang yang mencintai dunia. Bila kita cinta dunia, maka kita menjadi musuh Allah. Allahu Akbar, tuan-tuan. Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, mengkeji bagi orang yang mencintai dunia. Tak ada apa. Yang kedua adalah manusia. Itu musuh kedua kita. Tuan-tuan, kadang kita ni insya-Allah taklah jahat sangat, tapi kawan hak duk sekeliling kita tu yang tak baik, tuan-tuan. Maka kita jadilah seperti mereka. Sebab itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah kalian berkawan dengan orang-orang yang baik.
Sebab apa kita nak kawan dengan orang baik? Sebab dengan berkawan dengan orang baiklah kita akan jadi orang baik. Kita tak akan mampu jadi orang baik kalau kita tak berkawan dengan orang baik. Sebab itu kata ulama, at-tabi'u surraq. Tabiat itu dicuri. Maknanya kalau kita selalu berkawan dengan orang yang mempunyai sekian-sekian tabiat, sikit sebanyak pasti kita akan terikut tabiat dia, sedar atau tidak. Allahu Akbar. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat, tu yang kedua, musuh kita yang kedua. Sehingga kan Nabi sebut apa? Yang paling aku takut, tidaklah aku takut kepada umat aku ini, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, aku tak takut kalian fakir. Yang aku takut adalah kalian itu dibukakan dunia seluas-luasnya kepada kalian. Waktu dibuka dunia, Nabi dah rasa cemas dah. Tuan-tuan, Allahu Akbar. Hari ini nak apa pun di hujung jari saja. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nak dapat duit cukup senang. Dan kalau kita ni orang yang tak fikir halal haram, maka tuan-tuan, kita dengan mudah kita boleh jadi kaya. Allahu Akbar. Tengok di alam maya dengan pelbagai pelaburan, macam-macam pelaburan, dengan cryptocurrency-nya, dengan pelaburan itu, pelaburan ini, macam-macam. Kalau kita nak kaya, maka buatlah. Maka Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kita akan kaya. Jika perkara itu adalah haram di sisi Allah, maka kita akan celaka dunia. Yang ketiga adalah syaitan. Ni. Yang keempat adalah nafsu. Ini 4 musuh kita. Kata ulama, yang paling sukar kita nak berhadapan adalah syaitan dan nafsu. Yang ni paling susah. Sebab apa kita sukar nak berhadapan dengan syaitan dan nafsu ni? Sebab tak nampak. Sebab tak nampak. Manusia yang buat jahat kat kita, kita kenal muka dia ni. Hang ni buat jahat kat aku tak mau tengok dah muka hang, tak main dah rumah aku. Orang tu nak tumbuk kita, kita boleh je tumbuk balik. Sebab kita nampak dia duduk depan kita. Dua makhluk ni kita tak boleh nampak dia, syaitan dan nafsu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Syaitan dan nafsu pula, yang mana yang paling jahat sekali? Yang mana yang paling sukar sekali? Jawapannya nafsu. Tuan-tuan, nafsu. Syaitan ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, nak bagi dia lari senangnya. Tuan-tuan, nak bagi dia lari senangnya. Azan. Bila kita azan, lari semua syaitan-syaitan. Tuan-tuan, Allahu Akbar. Dan Nabi sebut dalam sebuah hadis, bila idza azana al-muadzin, bila muadzin melaungkan azan Allahu Akbar, syaitan akan lari terkentut-kentut. Azan lari ya. Begitu juga ketika mana kita menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, larilah syaitan. Tuan-tuan, tapi nafsu, bacalah 30 juzuk pun dia tak lari, dia duduk dalam badan kita. Nafsu tu kita. Nafsu ni dia tak boleh buang daripada diri kita dah. Tak boleh. Sebab nafsu tu kita. Nafsu tu adalah keinginan yang ada dalam diri kita. Setiap orang dia ada rumah idaman, ada kereta idaman, ada kehidupan idaman, ada cara hidup yang dia impikan. Keinginan tu disebut sebagai nafsu. Boleh tak kita nak buang keinginan tu? Tak boleh. Tak boleh kita buang. Sebab tu nafsu ni dia adalah diri kita, tak boleh buang. Ada orang mai jumpa Tok Guru, dia kata, Ustaz, saya ni nafsu ni susah nak kawal Ustaz. Boleh tak kalau saya ni nak minta Ustaz doa biar saya ni buang semua nafsu-nafsu ni yang ada dalam diri saya, hak jahat-jahat, buang semua sekali. Saya tak mau. Saya nak jadi orang baik lah. Ni orang tak faham. Nafsu ni tak boleh buang. Bayangkanlah kalau kita tak ada nafsu, jam. Tak ada nafsu, jam lah. Kita tak apa. Kalau kita ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tak ada nafsu, tengok bini macam tiang. Hak bini tengok lelaki macam nyangkut dia.
Tak ada perasaan apa, tak ada keinginan suami isteri, tak ada. Makan pun tak mau, keinginan nak makan pun tak mau. Itu dia panggil nafsu. Jika tidak ada nafsu, mana mungkin nak lahirnya zuriat keturunan kita? Maka kena ada nafsu. Nafsu ni pula yang dicela adalah nafsu yang jahat. Allahu Akbar, nafsu yang jahat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita teringin nak makan, kita teringin nak minum, yang tu kita panggil sebagai nafsu. Adapun kita teringin nak makan benda haram, nak membazir, nak bermewah-mewah, itu dipanggil hawa nafsu. Nafsu tak apa, ikut nafsu tak apa, cuma jangan ikut hawa nafsu. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Allahu Akbar. Kita ni kena ajak diri kita mendidik nafsu kita. Kita kena ajak diri kita supaya mendidik keinginan kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Kalau kita hidup dalam keadaan nafsu yang jahat itu mengawal diri kita, maka musnahlah hidup kita. Tuan-tuan, musnahlah hidup kita. Allahu Akbar. Ada baru ni viral tuan-tuan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Adik-beradik bergaduh. Tuan-tuan, adik-beradik bergaduh. Bergaduh ni pun umur kat 50 dah. 42 seorang, 46 seorang bergaduh adik-beradik. Bergaduh sebab apa? Bergaduh tak tahulah sebab apa. Si abang ni umur lebih kurang 46 ni berlaku di Kuala Lumpur tuan-tuan. Dia pancung leher adik dia, mati terkulai tuan-tuan. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, sebab itu Nabi pesan dekat kita ni, didik diri kita ni, la taghdab, jangan marah, jangan jadi panah barang, jangan jadi pongoi. Bila kita jadi pongoi, kita panah barang, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, maka kita akan binasa. Yang dimaksudkan dengan la taghdab, jangan marah maknanya didik nafsu kita ni. Didik nafsu kita ni. Allahu Akbar. Tuan-tuan, viral baru ni kan. Tak tahulah macam mana jadi satu orang langgak budak mati sebab prem-prem itu kan. Tak tahulah isu macam mana. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau marah ni kita tak boleh nak kawal, maka kita akan binasa, orang sekeliling kita akan binasa. Ada satu orang tuan-tuan, saya tengok video viral juga. Orang tu orang Indonesia. Dia bunuh pembantu kedai dia. Dia bunuh majikan dia. Bila bunuh majikan dia, orang tanya sebab apa bunuh. Sebab dia kata majikan dia ni suka ejek dia, suka ajuk dia, hina dia, macam-macam lah. Okey, sekarang kamu dah pun bunuh majikan kamu, apa perasaan kamu? Adakah kamu menyesal? Tuan-tuan, dia kata apa? Tak menyesal. Tak menyesal. Tak menyesal. Sebab apa tak menyesal? Dia kata kerana keinginan saya ni sudah pun tertunai. Kalau kita hidup dalam keadaan mengikuti hawa nafsu kita tuan-tuan, binasalah kita, binasalah orang sekeliling kita. Kita akan menjadi seperti umat-umat yang terdahulu. Sebelum Allah ciptakan bumi ni tuan-tuan, ada makhluk yang hidup sebelum daripada kita. Tetapi makhluk-makhluk itu kesemua mereka sudah dibinasakan Allah. Apa sebabnya? Kerana mereka makhluk yang bertuhankan nafsu, ikut apa yang mereka nak. Mereka nak bunuh, mereka nak bergaduh, nak berperang, maka mereka buat, maka Allah binasakan mereka. Selama mana golongan yang hidup itu kelompok yang mengikuti hawa nafsu, maka Allah akan musnahkan mereka. Allah tak peduli. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita tengok Nabi Allah Nuh alaihi salam hidup di zaman yang teknologi cukup hebat. Tuan-tuan, teknologi cukup hebat. Allahu Akbar. Bagaimana satu bahtera yang berlayar, tuan-tuan bayangkan air tu turun daripada langit dan daripada bawah bumi, menenggelamkan seluruh muka bumi ni. Dunia riset balik, tapi kapal itu boleh berlayar dengan baik. Ada tiga tingkat kapal Nabi Allah Nuh.
Tuan-tuan, manusia waktu itu hidup teknologi yang cukup hebat. Nabi Allah Nuh yang bina kapal ni, kalau kita lah bina kapal zaman dulu Titanic besar pun tuan-tuan, kita kagum tuan-tuan. Orang zaman tu tengok bina kapal ni, mereka tengok sebelah mata. Dia kata orang gila yang bina kapal ni. Tak tahu apa, sebab teknologi dia pun cukup hebat zaman tu. Disebabkan mereka golongan yang mengikuti hawa nafsu mereka, Allah musnahkan mereka. Allahu Akbar. Hidup ni risau ni tuan-tuan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Orang yang mengikuti hawa nafsu ni, kalaulah ditakdirkan dia ada pangkat, tuan-tuan, pangkat yang dia ada tu dia akan guna untuk keinginan nafsu dia, apa yang dia nak. Allahu Akbar. Dia bukan hirau apa. Dia bukan hirau Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad murka Allah ka, dosa ka, apa ke, yang penting aku nak aku dapat. Aku nak aku dapat. Tuan-tuan tengok hari ni di Arab Saudi, wal-a'yazubillah, mereka dah buat satu macam Kaabah dah hari ni, petak warna hitam, dan berlaku konsert di situ. Orang pergi Arab Saudi hari ni tuan-tuan, bukan nak pergi Mekah sangat dah, bukan nak pergi Mekah, Madinah, Badar dah. Mereka nak pergi satu lagi transit tuan-tuan, iaitu di Riyadh. Semua pakat nak pergi tu, nak tengok kecanggihan yang Raja kata tu, Pangeran Raja Muhammad bin Salman kata ni, kita nak jadikan negara kita ni Eropah, yang satu hari nanti Eropah di sini. Kita akan majukan Kuwait, kemudian dia sebut nama-nama negara-negara. Hak dia tak sebut Yaman, yang kedua Palestin. Dia tak sebut. Yang dia tak sebut itu Nabi dah sebut dah, dua negara ni paling aman di akhir zaman. Allahu Akbar. Bila ada pangkat, ada kekuasaan, maka dia orang yang mengikuti nafsu, tuan-tuan, dia tak hirau dah halal haram. Wal-'iyadzubillah. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata tuan guru kita, ketika waktu bangun tahajud, kita teruskan tidur, kita masih bertuhankan nafsu. Tuan-tuan, kita belum sebenar-benar hamba Allah. Itu nak ukur diri kita tuan-tuan. Maka teguran yang berlaku, yang ada depan kita pada malam ni adalah teguran untuk kita nak menjadi seorang hamba Allah yang baik. Dia bukan sahaja mentaati Allah waktu jiwanya senang, tapi dia mentaati Allah waktu jiwa dia berat, waktu jiwa dia susah. Hari ni kita nak main kuliah maghrib, tak apalah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab waktu ni waktu yang mudah kita nak hadir. Tapi andailah orang buat kuliah sebelum subuh tuan-tuan. Mari kita try tengok sekali lagi. Anjur sini kuliah sebelum subuh, nak tengok berapa orang boleh main. Waktu ni adalah waktu yang semua orang masing-masing, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dengan cara tidur masing-masing. Hak dengan sedap tidurnya, yang suami isterinya, yang letih balik kerjanya, tuan-tuan. Waktu ni lah kita nak tengok kita ni orang yang betul-betul hamba Allah ataupun belum lagi mencapai makam tersebut. Tuan-tuan, orang yang sebenar-benar hamba Allah ni ataupun yang mencapai Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kedudukan nafsu terbaik ni, adalah orang yang mampu mentaati Allah waktu jiwanya berat. Tu dia. Tu maksud tu. Waktu jiwa dia rasa berat. Sebab itu kuliah lepas kita sebut bagaimana Allah Subhanahu wa taala membina rumah di dalam syurga yang dinamakan sebagai Baitul Hamdi. Untuk siapa? Untuk orang yang ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil salah seorang daripada orang-orang yang dia sayang, dia memuji Allah dan dia mengucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Waktu jiwa dia sedang serabut, waktu jiwanya berat, waktu dia sedih, waktu dia sedang berkecamuk dalam dia boleh menyebut nama Allah, boleh memuji Allah. Tu orang beriman. Tu orang beriman. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab itu hari ini tuan-tuan,
kadang bila kita ada duit sikit, anak kita meninggal ke, isteri meninggal ke kan, kita buat kenduri arwah, kenduri tahlil. Tu nak bagi tahu kata kita ni orang yang beriman sungguh. Wahai Allah, aku tak buat kenduri waktu aku senang ya. Waktu aku susah pun aku buat kenduri. Tujuan tu kalau ada duit lah. Tapi kalau nak ambil duit anak yatim tak payah. Allah sebut alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra, iaitu orang yang memberi infak waktu dia senang dan waktu dia susah. Itulah orang yang mengharapkan syurga Allah. Kawan saya baru ni dia cerita, dia kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan, ada satu hari itu dia bawa van. Dia bawa pelajar-pelajar tahfiz, pelajar-pelajar mengaji, budak-budak naik van. Cerita berlaku di negeri Sabah. Okeylah, tak apa. Dia bawa kereta, dia bawa van. Tuan-tuan, takdir Allah, ada satu kereta langgar van mereka sampai pecah depan dan memusing van tu. Tuan-tuan, ni nak cerita bersihnya hati budak-budak ni. Bila berlaku macam tu, tuan-tuan, tak ada siapa teriak. Mereka jerit lah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berlaku macam tu, tuan-tuan. Keluar daripada mulut mereka semua ni hizib Imam Nawawi. Dahsyat tu, tuan-tuan. Waktu accident kita boleh sebut nama Allah, baca hizib, baca wirid lagi. Tu dia. Waktu susah boleh ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Ni saya ingat kawan saya cerita, waktu dia accident, tuan-tuan, dia bawa kawan dia semua 3 orang, 2 mati, dia seorang hidup, dia driver. Dua-dua kawan ni melambung keluar daripada kereta ni, mati tengah jalan. Seorang masuk dalam parit. Dia kata waktu tu, dia kata awak tak boleh main nama Allah ni. Kata tak main lang kepala nama Allah, tak main. Bersyukur ke, kita berselamat ke, ataupun kita bersabar ke, redha ke, tak main lang kepala ni. Yang main tu dia main perasaan macam-macam ni. Ya Allah, pasal apa aku tak mati sekali? Sedihnya kata awak jadi macam ni. Pergi sana, tak terah, tuan-tuan. Bukan senang waktu susah kita nak ingat Allah. Bukan senang waktu kita sedang tidur, kita nak bangun mengingati Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi mari kita, tuan-tuan dan puan-puan, kita azam untuk kita mendidik nafsu kita dengan kita bangun walaupun 2 rakaat solat sunat tahajud. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan dan puan-puan, kita bangun tengah malam ni, kemudian kita melaksanakan solat 2 rakaat ini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka kita sedang mendidik diri kita menjadi orang yang ikhlas. Wahai Allah, aku bukan sahaja beribadah saat manusia melihat aku, tetapi aku juga beribadah saat manusia tidak melihat aku. Mendidik diri kita supaya ikhlas. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Dan waktu di tengah malam ni, bila kita doa, pastilah doa itu akan lebih cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dalam satu ayat. Tuan-tuan tengok muka surat 47, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa wa adallahu Allah ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawah faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun. Maka pernahkah ataupun tidakkah kalian melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan dan Allah membiarkannya sesat berdasarkan ilmunya, dan Allah telah mengunci mata pendengaran dan hatinya dan meletakkan tutupan atas penglihatannya. Ada orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Jika dia orang berilmu, maka ilmu yang ada padanya itu akan membuatkan dia semakin jauh dari Allah, dan dia akan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, menjadi orang yang sesat. Allahu Akbar. Maka kita selalulah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita dikurniakan nafsu yang baik. Tuan-tuan, tak akhir sekali, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nafsu ni dia ada beberapa peringkat, tuan-tuan. Yang pertama namanya nafsu ammarah. Nafsu ammarah.
Nafsu ammarah ni nafsu yang sangat jahat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bila dia buat maksiat, dia tak rasa menyesal dan dia rasa seronok buat maksiat, dan dia mencita-citakan agar esok dan setiap masa dia Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad melakukan maksiat tu. Ni dia rasa tak puas dengan maksiat tu. Ini ammarah. Tuan-tuan itu ciri-ciri dia. Bahkan bila dia buat maksiat, dia rasa bangga pula. Dia boleh cerita pula kat orang. Wal'iyadzubillah. Tak tahu zaman muda pakcik. Pakcik dulu sakan daripada orang lagi. Yang tahu pakcik buat apa. Pergi cerita kat orang. Bangga dengan maksiat kita. Allah tutup aib kita, kita pergi buka pula. Itu ammarah. Inilah nafsu yang paling jahat sekali. Kalau begini keadaan orang yang mati itu, daripada awal lagi Allah masukkan dia ke dalam api neraka. Atas Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, perasaan keinginan maksiat yang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad yang ada dalam diri dia. Yang kedua, nafsu lawamah. Nafsu lawamah. Ciri nafsu lawamah ni adalah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, bila dia buat maksiat, dia rasa macam kalau boleh maksiat tu kan tak ada siapa tahu. Dia rasa tak suka. Dia rasa macam aku buat maksiat ni, aku buat dosa ni. Dia tak rasa bangga. Itu ciri dia. Dan dia pun mengharapkan satu hari nanti dia akan bertaubatlah, dia akan jadi orang yang baik. Yang ketiga tuan-tuan, nafsu mulhamah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nafsu mulhamah ni kebanyakan kita. Dia rasa nak buat baik tu dia rasa berat. Tapi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia gagah-gagah juga buat. Berat nak main kuliah, tapi pi lah, paksa pi kuliah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia rasa berat nak apa? Nak hadir salat berjemaah, tapi dia paksa pi lah. Kadang-kadang dia boleh main, kadang dia tak boleh main. Dia tak boleh istiqamah. Itu mulhamah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang keempat adalah nafsu mutmainnah. Nafsu mutmainnah ni adalah nafsu orang yang bila buat baik, dia boleh buat tiap-tiap hari tanpa dia tinggal. Dia rasa suka dengan ketaatan yang dia buat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kemudian nafsu radiyah, iaitu orang yang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad merasa syukur atas ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggi lagi lah. Bila Allah bagi ujian, dia tak sedih, bahkan dia syukur, ya Allah terima kasih bagi ujian ni. Kemudian nafsu mardiyah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, orang yang melihat kehidupan kesemua yang berlaku dalam hidupnya ini adalah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, takdir yang baik dari Allah kepada dia, walaupun kadang sedih ataupun kadang berat baginya nak terima. Yang terakhir adalah nafsu kamilah, iaitu nafsu yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada para nabi. Semakin diberi ujian, semakin naik keimanan. Itulah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, peringkat-peringkat nafsu, dan kita perlu mengusahakan agar kita memperoleh nafsu mutmainnah, iaitu orang yang suka kepada beramal dan dia akan dapat istiqamah dalam amalan yang dia lakukan. Tuan-tuan dan puan-puan, sekadar itu sahaja dulu kuliah maghrib kita pada malam ini. Segala yang baik daripada Allah, segala kekurangan daripada saya mohon ampun kepada Allah, mohon maaf kepada seluruh yang hadir. Andainya ada terkasar bahasa, tersilap kata, terlajak bicara, moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberkati pertemuan kita pada malam ini. Saya sudahi dengan aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وفقنا وفقه أهلنا وقربات لنا في ديننا مع أنثى وذكر. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.